Setiap hari penuh cabaran, menghadapi ketidaktentuan. Lindung diri, lindung semua. Norma baru reality, kita semua kan menghadapi. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Nardiana binti Syed Johar, nombor matrik 250537, akan menerangkan mengenai berita palsu dan juga isu-isu berkaitan berita palsu mengenai COVID-19 di Malaysia. Apa itu berita palsu? Berita palsu membawa maksud berita yang tidak benar lalu disebarkan melalui saluran berita, media massa seperti WhatsApp, Facebook serta rangkaian-rangkaian media sosial yang menyebabkan masyarakat kita percaya seolah-olah berita tersebut adalah benar serta tulus. Tujuan utama penyebaran berita palsu ini adalah bagi memanipulasikan pandangan sejagat serta mendapatkan faedah sama ada dari segi politik maupun ekonomi. Kebanyakan berita-berita palsu seringkali diterbitkan oleh seseorang persendirian maupun sebuah entiti berdaftar. Manakala isu-isu berita palsu pula, yang pertama, sikap berlumba-lumba menjadi orang pertama sebar berita. Hal ini menerangkan bahawa sikap yang tidak bertanggungjawab ini akan menggugat keharmonian negara di samping telah melanggar tata cara 3R dalam penyebaran berita yang betul, iaitu research, penyelidikan, responsibility, bertanggungjawab dan report, lapor. Antara contoh yang dapat kita lihat adalah dalam masyarakat kita terdapat segelintir masyarakat yang telah berlumba-lumba mengaitkan isu vaksin yang disediakan oleh pihak KKM adalah bertentangan dengan zaman Rasulullah SAW, di mana menurut mereka pada zaman dahulu masyarakat kita tidak memerlukan vaksin. Lalu perkara ini telah menyebabkan berlakunya satu situasi di mana kebanyakan masyarakat Malaysia tidak bersetuju untuk mengambil vaksin COVID-19 kerana tidak mempercayai keberkesanan vaksin tersebut. Hal ini menyebabkan pihak KKM dan kumpulan ahli agama mengambil tindakan dengan begitu aktif dalam menyampaikan maklumat-maklumat melalui pelbagai platform termasuk media massa seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya bagi menjelaskan kepada masyarakat mengenai kepentingan pengambilan vaksin COVID-19. Manakala isu kedua pula ialah kenyataan tidak benar dari kaki tangan awam. Perkara ini adalah berkaitan dengan satu insiden disebabkan oleh seorang pakar perundingan perubatan dan pakar nefrologi Hospital Putrajaya iaitu Dr. Rafidah Abdullah telah memuat naik satu kenyataan melalui akaun peribadi Twitternya yang menerangkan mengenai peranan media tidak menulis kebaikan vaksin kepada rakyat. Pihak KKM mengambil tindakan dengan memanggil individu tersebut bagi memastikan perkara sama tidak berulang selain menegaskan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau adalah tidak mewakili Kementerian Kesihatan sendiri melalui satu kenyataan yang dapat diambil dari utusan Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Faridah binti Hashim, matrik nombor 267098. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan Undang-Undang Komunikasi berkaitan penyebaran berita palsu COVID-19. Badan-badan yang diberi kuasa seperti Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Cyber Security Malaysia menggalas tanggungjawab besar dalam mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan jenayah cyber dan penyebaran berita palsu melalui akta-akta dan undang-undang yang berkuat kuasa. SKMM menguatkuasakan undang-undang di bawah Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut akta tersebut, menyatakan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi sebarang perkongsian yang mengandungi unsur lucah, berita palsu, jelek dan yang menimbulkan ancaman yang jika didapati bersalah boleh membawa hukuman di saman tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Pada 12 Mac 2021, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dalam kurungan nombor 2 2021 telah diwartakan.
Ianya bertujuan untuk mengawal penurunan berita palsu berkaitan COVID-19 dan proklamasi darurat. Hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Manakala, jika individu tersebut melakukan kesalahan yang sama berulang, denda tidak melebihi RM1,000 mengikut setiap hari kesalahan itu dilakukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan bin Muhammad Sabri, nombor metrik 260651, akan membentangkan pandangan ataupun idea berkenaan dengan penyebaran berita palsu wabak COVID-19. Pihak kerajaan telah mengumumkan berkenaan penguatkuasaan mengenai sebarang penyebaran berita palsu akan diambil tindakan di bawah Kanun Kesiasaan Akta 574, Akta Media Cetak dan Penerbitan 1984, Akta 201 dan Akta Komunikasi dan Multimedia Akta 588 setelah berkuat kuasanya Akta Anti Berita Tidak Benar Pemasuhan 2020 Akta 825 yang diwatakan pada 30 Januari 2020. Pemasuhan Akta 825 menghakis kekuatan penguatkuasaan undang-undang berkaitan kesalahan menyebarkan berita palsu. Seksyen 505 Kanun Kesiasaan Seksyen B, kenyataan-kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat hendak menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada awam atau kepada mana-mana golongan awam. Oleh demikian itu, seseorang mungkin terdorong melakukan sesuatu kesalahan terhadap negara atau ketenteraman awam. Elemen-elemen yang dikatakan ialah kegusaran dan kegentaran. Ini kerana berita palsu biasanya dimanipulasikan oleh isu semasa yang melanda sesebuah negara dan dimomokkan dengan fahaman yang serong. Seperti yang berlaku ketika ini, iaitu terdapat pemalsuan mengenai statistik kes harian COVID-19 tersebar. Pesalah dikenakan hukuman yang memperuntukkan penjara tidak melebihi 2 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. Nilai denda tidak mempunyai kadar yang ditetapkan atau dalam kata lain, ianya tidak terhad dan secara keseluruhannya bergantung kepada budi bicara mahkamah. Tafsiran dalam seksyen ini jelas dan tidak bersifat kias. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Pesalah akan didakwa sekiranya menyebarkan sesuatu kenyataan atau berita dengan niat menimbulkan kegusaran dan ketakutan pada awam. Bersesuaian dengan keadaan semasa yang sememangnya dunia hari ini, manusia akan berkomunikasi melalui media sosial yang pelbagai. Media sosial merujuk kepada subsection A yang menekankan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi yang sedar. Tafsiran ini mendasari kesalahan penyebaran berita palsu COVID-19 yang kebanyakannya berlaku menerusi media sosial. Memperuntukkan penjara tidak melebihi 1 tahun dan mengenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau kedua-duanya sekali, serta nilai denda dikenakan RM1,000 setiap hari kesalahan itu diteruskan pendakwaannya. Nilai denda yang lebih spesifik. Assalamualaikum, nama saya Farah Aina binti Rosli, nombor matriks 267096. Saya akan membentangkan tentang perkara seperti berikut. Tindakan dan cadangan Undang-Undang Komunikasi terhadap penyebaran berita palsu. Seorang individu yang menjadi punca penyebaran berita palsu berkenaan COVID-19 adalah orang yang melanggar akta berkaitan media sosial dan multimedia dengan niat sengaja untuk mewujudkan kebimbangan orang awam dan boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Menurut Ordinan Darurat yang diterbitkan Warta Kerajaan Mac 2021, Undang-Undang bagi menghukum penyebaran berita palsu bagi mereka yang terbukti bersalah dalam penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19, pesalah boleh dihukum penjara dan didenda tidak melebihi RM100,000. Untuk mengatasi disinformasi, kunci pengukurannya adalah mempunyai akses kepada maklumat yang berlandaskan bukti sahih. Pendekatan kawalan diri juga diperlukan dalam penyebaran kenyataan di platform media supaya tidak mempengaruhi orang awam tentang berita palsu. Bukan sahaja kerajaan,
Peringkat rakyat dan masyarakat juga perlu mewujudkan satu kesedaran diri, terutama kepada individu yang cetek pengetahuan dan membuta-tuli menerima sesuatu fakta tanpa usul periksa. Ini penting bagi memastikan info yang disampaikan benar dan tepat. Penubuhan Pasukan Respon Pantas PRP KKM yang bertujuan untuk memantau berita harian telah membuktikan bahawa mereka berjaya mengekang dan mengurangkan penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Secara kesimpulannya, orang ramai adalah dinasihatkan untuk memeriksa dan menyemak segala kesahihan maklumat berkaitan wabak ini dan sebarang info terkini yang sedang viral di sosial media bagi mengelak penyebaran berita palsu dan maklumat yang menjurus kepada kesalahfahaman. Kesedaran sivik dalam kalangan orang awam agar tidak sewenangnya menyebarkan maklumat palsu berkaitan pandemik COVID-19 adalah penting selain dikenakan hukuman penjara atau denda. Isu ini tidak akan berakhir dan tidak boleh diselesaikan dengan hanya menggunakan undang-undang semata-mata. Namun, sifat kesedaran sivik perlu diterapkan dalam setiap warga negara agar lebih peka. Kerajaan juga tidak akan berdiam diri dan berkompromi terhadap tindakan menyebarkan berita palsu, khususnya sewaktu negara sedang giat memerangi wabak ini bagi kesejahteraan orang awam. Oleh itu, seharusnya kita mengetahui undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya dapat menggunakan media sosial secara bijaksana. Sekian, terima kasih.